Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pembelajaran ini, apa yang kita akan belajar adalah menentukan dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan. Okay, indeks pecahan tu contoh dia macam ni. 5, 1/2. Okay, dengan punca kuasa dan kuasa. Okay, apa dia punya kaitan? Okay, tengok soalan yang pertama sekali. Kita nak tukarkan bentuk punca kuasa ni, ini adalah punca kuasa ya, ada 4 soalan, kepada indeks pecahan. Kita tengok soalan yang pertama sekali. Punca kuasa 2, 36. Okey, untuk makluman kamu, sekiranya tiada kuasa, bermaksud kuasa kita boleh letak iaitu 1. Jadi apa yang kita boleh dapat kat sini adalah 36 kuasa. Kuasa ini dia akan jadi yang di atas, dia berada di atas. 2 tu akan berada di bawah sebagai punca kuasa. Okey, kita tengok soalan B pula untuk lebih lanjut kamu faham. Melibatkan punca kuasa 3 dan ada nombor negatif ya. Seperti yang sebelum ini juga, tolong buat kurungan for your safety. Okey, jadi kita akan dapat negatif 27 1/3. Kenapa saya letak kurungan? Sebab dia adalah nombor negatif. Jadi punca kuasa 3 ni adalah untuk semua. Macam ini, dia positif. Memang 1/2 ni dia untuk 36. Maksudnya, kalau kita selesaikan guna kalkulator pun, dia tidak terjejas. Kalau ada nombor negatif, terus buat kurungannya. Okey, untuk yang C pula, punca kuasa 5M. Okey, kalau dia tak ada kuasa, kita boleh buat kuasa dia. 1, dia akan jadi M 1/5. Okey, cikgu, kalau saya nak buat kurungan boleh ke? Tak ada masalah. Buat sahaja. Tak menjadi masalah ya. Okey, untuk yang D, punca kuasa 7N. Okey, kita buatkan kurungan untuk N tu dulu. Kuasanya tiada, jadi adalah 1 ya. Kita akan dapat N 1/7. Okey, untuk soalan tambahan kat sini, okey, kita tengok X punca kuasa 5 kuasa 3. Okay, contohnya soalan macam ni ya. Kalau kita nak tukar kepada indeks pecahan, dia akan jadi X 3/5. Okay, kita akan dapat seperti ini ya. Tolong ingat ya, ini dia merujuk kepada kuasa. Ini merujuk kepada punca kuasa. Kuasa tu berada di atas. Punca kuasa akan berada di bawah. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk yang dinyatakan ikut soalan ya. Jadi, kita hanya tukar bentuk sahaja. Untuk yang A, 125 1/5. Saya kenal pasti dulu. Ini adalah kuasa, yang ini adalah punca kuasa. Jadi hasilnya di sini adalah, kita tukar bentuk punca kuasa 125. Kuasanya adalah 1, jadi saya buat kurungan. Saya letak 1. Punca kuasa dia /5. Alright, untuk yang soalan yang kedua, iaitu soalan B, 256 kuasanya adalah 1/8. Kita kenal pasti dulu kuasa, punca kuasa. Jadi 256, sebab kurungan, kuasanya adalah 1, punca kuasanya adalah 8. Okey, untuk yang C, ini melibatkan nombor negatif, iaitu negatif 1000. 1/3. Jadi yang di atas ini saya labelkan dia sebagai kuasa. Ini adalah punca kuasa. Jadi punca kuasa 3. Okey, saya buat kurungan sebab dia nombor negatif Tolong hati-hati. Jadi kuasa untuk 1000 ni adalah 1 Jadi ini pertukarannya. Yang untuk D pula adalah N 1/12. Okey, kita kenal pasti dulu kuasa dan punca kuasa itu adalah penting untuk mengenal pasti kedudukan dia. Jadi, punca kuasa 12, N kuasa tu saya buat kurungan.
Okey, untuk yang E, apa kata kalau soalan dia adalah 8, 3, 2/3. Okey. Walaupun soalan ini ada dua, sebenarnya kita belajar satu kan. Ini saya letak dua, tak ada masalah. Kita hanya letakkan dia sebagai kuasa. Ini sebagai punca kuasa. Jadi apa yang kita akan dapat adalah punca kuasa 3, 8. Kita buat kurungan. 2 tu berada di luar. Alright. Seterusnya adalah kita nak cari nilai sebutan yang dinyatakan. Kalau nak cari nilai, untuk saya, just tekan calculator. Saya akan tunjuk cara untuk tekan calculator. Untuk soalan yang pertama. Sekejap saya kecilkan cursor sikit. Alright. Okay. Cara kita nak tekan calculator. Punca kuasa 5 negatif 32. Okay. Yang ini, kita on je kita calculator kita. Kita tekan, mana dia? Okay. Kita tekan shift. Dia akan keluar gini kan, X kan? Okay. Kita gerakkan cursor. Kita masukkan 5. Kita gerakkan cursor. Disebabkan dia nombor negatif, saya galakkan kamu buat kurungan. Negatif 32. Tutup kurungan. Okay, jadi kita akan dapat nilai dia adalah negatif 2. Okay, untuk yang B, punca kuasa 700, punca kuasa 6 bagi 729. Okey, ini adalah nombor negatif macam tadi juga, tapi saya tekan kuasa dulu. 6 shift payung, akan dapat macam ni, 729. Oleh kerana dia nombor positif, saya tak buat kurungan. Saya terus tekan 729. Jadi hasilnya saya akan dapat, jawapan dia adalah 3. Okey, kita tengok soalan yang C. 512. Kuasanya adalah 1/3. Okay, cara kita nak tekan calculator, kita clearkan dulu. Kita tekan 512. Kita tekan payung ni. Ini kita buat kurungan sebab dia kuasa pecahan. 1, ABC, 3. Jadi apa yang kita akan dapat hasilnya adalah 8. Okey, untuk soalan D, yang negatif 243. Kuasa 1/5. Okey, perhatikan ya, nombor kita, asas kita adalah negatif. Jadi tolong buat kurungan. Kita buat kurungan negatif 243. Kita tutup kurungan, payung. Okey, disebabkan kuasanya pecahan, wajib buat kurungan ya. 1, ABC, 5. Saya tutup kurungan. Jadi hasilnya di sini saya akan dapat negatif 3. Okey, soalan tambahan untuk yang E. Apa kata kalau begini ya bentuk dia? Punca kuasa 3, 8, kuasa 4. Okay, macam mana kita nak tekan? Cara dia adalah, clearkan dulu. Punca kuasa 3 kan? Jadi ini ada punca kuasa 3. Saya tekan shift. Saya tekan punca kuasa 2. Automatik dia keluar kuasa 3. Saya buat kurungan ya sebab dia ada kuasa 4. Kuasa tu saya ambil payung 4. Jadi hasilnya kat sini adalah 16. Okey. Saya harap apa yang kita belajar hari ini kamu boleh ingat. Jadi sebagai kesimpulan kecil kat sini. Okey, saya ada A kuasa MN. Okey, di mana di sini tolong ingat yang atas tu adalah kuasa, yang di bawah adalah punca kuasa. Kalau kita nak tukar bentuk dia adalah A punca kuasa N kuasa M. Jadi untuk selamat, better buat kurungan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum.